penetapan syarat tertentu masih perlu dibuat dalam mengagihkan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang, khususnya bagi memastikan peruntukan disalur benar-benar dimanfaatkan rakyat, tidak diseleweng dan tidak diguna pakai bagi tujuan dan kepentingan parti politik tertentu. Penganalisis politik berpendapat wakil rakyat pembangkang perlu segera mengadakan perbincangan dengan kerajaan bagi memuktamadkan polemik berkenaan isu agihan peruntukan ini sekaligus menghentikan pelbagai spekulasi dan stigma kononnya kerajaan menekan pembangkang. Ahli Majlis Perpaduan Negara yang juga pengarah politik Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Bandian berkata, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mempunyai prerogatif dalam memutuskan agihannya. Amalan sama dilakukan Perdana Menteri terdahulu. Katanya syarat untuk agihan peruntukan yang ditentukan jika rasional dan praktikal, tidak mengapa supaya dana sampai kepada kumpulan sasar. Lazimnya peruntukan ini di bawah prerogatif Perdana Menteri dan kerajaan memerintah. Demi kelangsungan perkhidmatan dan kemudahan di setiap kawasan, agihan jika sampai adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keselesaan rakyat setempat itu tidak dikompromi. Jadi syarat ini tidak menjadi masalah. Yang perlu dipastikan sistem penyampaian yang baik demi kebahagiaan pengundi di setiap kawasan. Siva Murugan berkata syarat penyaluran yang dibuat kerajaan kini tidak berbeza dengan sebelum ini, khususnya ketika era pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya kerajaan Ismail Sabri menandatangani memorandum bersefahaman MOU untuk membolehkan peruntukan disalur. Jadi apa yang dilakukan kerajaan hari ini tidak berbeza untuk memastikan saluran dibuat telus tersusun tanpa ada kebocoran. Sementara itu, Pensyarakanan Politik dan Hubungan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani pula berkata, isu agihan peruntukan tidak menjejaskan kedudukan Anwar atau kerajaannya. Katanya, Perdana Menteri dan kerajaan sudah bagi jaminan untuk beri peruntukan dengan syarat perlu ada perbincangan. Ini isu duit rakyat yang dibimbangi boleh disalahguna oleh wakil rakyat. Jika tiada kawalan, jadi perlu letak syarat muhasabah. Misalnya peruntukan perlu diaudit untuk pastikan wang digunakan untuk kebaikan rakyat, bukan kepentingan wakil rakyat. Ahli Jawatankuasa Pusat Amanah Muhammad Sani Hamzan membayangkan bahawa dia bersedia untuk berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup yang baru sekiranya dilantik. Bercakap kepada pemberita, Sani berkata keputusan itu terletak di tangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya Amanah telah mengemukakan sekurang-kurangnya 2 calon pengganti untuk jawatan yang ditinggalkan kosong sejak kematian bekas Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub 4 bulan yang lalu. Katanya kita pun tak tahu bila tarikh lantikan, cuma diberitahu dalam masa terdekat. Parti Amanah sudah menghantar nama untuk mengisi jawatan tersebut. Sekarang terpulang kepada Perdana Menteri menentukannya. Setakat ini tidak jelas sama ada parti lain dalam kerajaan juga telah mengemukakan calon untuk pertimbangan Anwar. Sani bagaimanapun tidak mendedahkan nama yang dikemukakan. Katanya cuma saya dengar-dengar macam nama Ahli Parlimen Hulu Langat kuatlah. Kalau PM lantik saya sebagai Menteri KPDN, saya panjatkan kesyukuran kehadirat Allah. Katanya dalam nada berseluruh. Jumaat lalu Anwar membayangkan kemungkinan rombakan kabinet menjelang akhir tahun selain menggantikan jawatan Salahuddin yang kini ditugaskan sementara kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Armiza Muhammad Ali. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar yang menang dalam pilihan raya Kecil Kemaman mungkin boleh dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, PAS dilihat begitu yakin kerana Perikatan Nasional sebelum ini mendakwa sudah ada calon Perdana Menteri. Katanya mungkin selepas ini langkah seterusnya selepas beliau Ahmad Samsuri angkat sumpah sebagai Ahli Parlimen ialah beliau akan dinobat sebagai Ketua Pembangkang. Jadi kita serah kepada mereka pembangkang untuk buat keputusan itu. Kami tidak risau tetapi semestinya di pihak kerajaan akan berusaha dengan lebih gigih untuk memastikan khidmat kepada rakyat termasuk di Kemaman tidak akan terabai. Ketika ini peranan Ketua Pembangkang digaras oleh Ahli Parlimen Larut Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sebelum ini, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mulia Yassin tidak menolak kemungkinan Ahmad Samsuri diangkat sebagai calon Perdana Menteri bagi gabungan itu di masa hadapan. Jelas beliau naib Presiden PAS itu mempunyai kelayakan dan personaliti yang baik. Mengulas lanjut, Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, kemenangan Ahmad Samsuri juga tidak mengubah jumlah sokongan terhadap kerajaan di Parlimen. Beliau menambah kemenangan calon PAS itu dengan majoriti 37,220 undi berkemungkinan dipengaruhi oleh cara berkempen. Katanya, tetapi kalau dibandingkan jumlah majoriti beliau jauh lebih kecil jika dibandingkan Syahrizan, Ahli Parlimen Bangi yang menang dengan majoriti 69,000. Datuk Seri Muhammad Sabu, Ahli Parlimen Kota Raja pula menang dengan majoriti 73,000. Tetapi penting signalnya di sini nampaknya seperti PAS sangat yakin. PAS mengekalkan status quo di Kemaman selepas Ahmad Samsuri menang dengan majoriti 37,220 setelah memperoleh 64,998 undi sekaligus menewaskan calon Barisan Nasional
Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang mendapat 27,778 undi. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO memilih cara tersendiri untuk menanggapi dakwaan salah seorang pemimpin bersatu yang mendakwa akan ada peralihan sokongan dari kerajaan kepada pembangkang tidak lama lagi. Menurut Muhammad Puan Zakashi, dia berasa terkejut dengan dakwaan Rizwan Mat Yusof. Kononnya selama 10 ahli parlimen di blok kerajaan akan menyeberang menyokong PN. Langkah itu jika menjadi kenyataan, dianggap bakal menyaksikan jatuhnya kerajaan Malaysia sekali lagi. Dalam keadaan terkejut itulah Muhammad Puan berkata, dia percaya ia boleh berlaku hanya jika kereta terbang yang diilhamkan Muhammad Rizwan satu ketika dulu menjadi kenyataan. Katanya itu dakwaan Muhammad Rizwan memang kejutan, tetapi itu hanya boleh berlaku jika kereta terbang yang dirancang oleh Rizwan semasa menjadi menteri dulu boleh terbang. Politik negara kini menyaksikan peralihan sokongan 5 ahli parlimen bersatu Perikatan Nasional kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini dimulakan oleh ahli parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan yang terbaru membabitkan Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal Bukit Gantang. Ia berlaku ketika PM berulang kali mendakwa mereka dalam perancangan mengambil alih kerajaan seperti yang pernah berlaku membabitkan Bersatu dan segelintir ahli parlimen PKR pada 2020. Perkembangan itu berlangsung ketika Akta Anti Lompat Parti sudah berkuat kuasa dan mencadangkan ada kelompongan yang wujud sehingga boleh dimanipulasi. Untuk rekod, projek kereta terbang dicadangkan Rizwan pada Februari 2019 ketika dia berkhidmat sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dalam kerajaan PH. Katanya prototipe kereta itu sudah ada dan dijangka diperkenalkan kepada orang ramai pada 2019 juga dan didakwanya selamat serta mampu terbang pada altitude rendah. Muhammad Puan bagaimanapun memberi gambaran dia sangat skeptikal terhadap dakwaan Rizwan mengenai peralihan sokongan kepada PN itu. Katanya selagi kereta terbang itu mustahil terbang, maka 10 orang batch pertama itu juga mustahil terbang ke PN. Muhyiddin Yassin menganggap keputusan pilihan raya kecil yang berlangsung di Kemaman menjadi bukti jelas bahawa PAS makin kuat sekaligus mengukuhkan kedudukan PN. Bekas Perdana Menteri itu menjelaskan undi yang diterima calon PN Ahmad Samsuri Mokhtar meningkat hampir 10,000 undi berbanding apa yang diperoleh mereka dalam PRU ke-15 pada tahun lalu. Kemudian juga Presiden Bersatu menambah keputusan tersebut juga mengesahkan populariti kerajaan perpaduan kian merosot dan didakwanya ditolak orang ramai khususnya Melayu. Katanya buktinya jelas, undi yang diperoleh oleh calon BN dalam PRK ini jauh lebih rendah berbanding undi yang diperoleh semasa PRU ke-15. Ini petanda bahawa penyokong BN sendiri telah beralih arah menyokong PAS. Ahmad Samsuri mempertahankan kerusi Parlimen Kemaman yang diadakan selepas kemenangan calon PN pada PRU ke-15 dibatalkan mahkamah kerana terdapat unsur rasuah dengan mengalahkan calon BN Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan memberitahu parti itu bersedia untuk memikul tanggungjawab lebih besar di peringkat nasional dengan kemenangan Ahmad Samsuri. Kerajaan melalui jurucakapnya Fahmi Fadzil pula sebaliknya menegaskan tidak ada apa-apa berubah melalui kemenangan Ahmad Samsuri. Bahkan Fahmi mengingatkan majoriti besar yang diperoleh Menteri Besar Terengganu itu tidak standing dengan apa yang dicatatkan beberapa ahli parlimen kerajaan termasuk Syahrizan Johan Bangi dan Muhammad Sabuk Kota Raja. Kemudian berkata keputusan PRK Kemaman adalah kesinambungan trend pengundi yang menolak BN apabila bekerjasama dengan PH. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Saifuddin Abdullah mendakwa usaha PN untuk ke Putrajaya sebagai mewakili hasrat rakyat. Dia juga mendakwa ramai rakyat sentiasa bertanya bila pertukaran kerajaan akan berlaku. Katanya soal ke Putrajaya itu memang menjadi hasrat oleh rakyat. Dulu ketika berlaku pertukaran kerajaan, ia berlaku secara senyap-senyap tetapi hari ini pergi ke mana-mana, rakyat bertanya bila lagi. Pada saya keputusan pilihan raya kecil Kemaman itu adalah salah satu suntikan yang penting dalam proses menuju ke Putrajaya. Ahli Parlimen Indra Mahkota berkata demikian ketika ditanya mengenai isi kandungan ucapan Ahli Parlimen Kemaman Ahmad Samsuri Mokhtar selepas diumum memenangi kerusi berkenaan. Menteri Besar Terengganu itu dilaporkan berkata kemenangan PAS menjadi majoriti besar merupakan game changer kepada PM menuju ke Putrajaya. PAS berjaya mengekalkan kemenangan di kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti lebih besar apabila Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS menang. Ahmad Samsuri mengatasi pencabarnya dengan majoriti 37,220 undi berbanding 27,179 undi oleh pemenang sebelum ini, Cik Alias Hamid. Mengulas selanjut mengenai situasi politik semasa, Saifuddin berkata UMNO perlu kembali ke perjuangan asal mereka. Katanya ini bukan isu resis. Rata-rata orang Melayu dan Bumi Putera risau apabila gabungan politik yang memerintah itu melibatkan sesuatu parti yang berhaluan kiri. Ini mesej yang disampaikan pengundi di Kemaman dan sebelum ini di Kuala Terengganu, orang Melayu tidak mahu UMNO bersekongkol dengan DAP. Oleh yang demikian, saya harap ahli UMNO, pemimpin UMNO berfikir dengan lebih mendalam, menilai semula kerjasama mereka dalam PH. Dalam pada itu, naib Presiden UMNO yang juga Menteri Besar Pahang,
Wan Rusdi Wan Ismail ketika ditemui di Semanggi Kuantan memberitahu UMNO akut dengan keputusan dibuat rakyat Kemaman. Kerajaan Perpaduan diminta mengkaji semula tawaran yang dibuat pada pilihan raya selepas ini susulan kekalahan pada pilihan raya kecil Kemaman. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslam berkata, punca utama kekalahan pada PRK Kemaman disebabkan tawaran dibuat kerajaan negeri di tak bebas mungkin lebih menarik berbanding tawaran oleh kerajaan pusat. Katanya, apakah tawaran diberi kerajaan Terengganu itu, kita perlu buat analisis secara terperinci dahulu. Calon Barisan Nasional juga buat tawaran 5 perkara, tapi kita kena banding dengan tawaran dibuat PAS apabila memerintah pada 2018 dan disambung pada 2023. Oleh itu, penganalisis politik perlu lihat dahulu tawaran dan pelaksanaan tawaran kerajaan Terengganu dalam tempoh berkenaan. Timbalan Menteri Kewangan 1 berkata, BN perlu mengakui dengan rendah diri atau tawaduk berhubung tawaran kerajaan Terengganu yang selama ini diterima dengan cukup baik oleh rakyat mereka. Katanya kerajaan Perpaduan dan UMNO tidak perlu rasa kecewa apabila tewas PRK Kemaman. Namun tawaran kepada rakyat 4 negeri PN membabitkan Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis itu mesti lebih berkesan, tidak semestinya lebih banyak tetapi dirasai rakyat. Pada PRK Kemaman, calon BN Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor tewas pada calon PAS yang juga Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dengan majoriti 37,220 undi. Ahmad Samsuri dan juga naib Presiden PAS memperoleh 64,998 undi berbanding 27,778 diperolehi lawannya itu. Kemenangan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman di kubu mereka sendiri bukan sesuatu yang luar biasa, kata Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Justru beliau turut menolak kenyataan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Tauhidin Hassan. Kononnya kemenangan Ahmad Samsuri membuktikan referendum rakyat berpihak kepada kepimpinan dan gabungan Perikatan Nasional. Katanya menang di kubu sendiri bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dua pelanggan kemarin tidak dikira referendum pula, lain kalau menang di Parlimen Subang. Muhammad Kamil juga Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan berharap Ahmad Samsuri akan menjadi pembangkit untuk ahli Parlimen Pembangkang, akan menjadi lebih efektif berikutan penyokongnya meletakkan harapan tinggi terhadap beliau. PAS mengekalkan status quo di Kemaman selepas calonnya Ahmad Samsuri menang PRK Parlimen itu dengan majoriti 37,220 setelah memperoleh 64,998 undi menewaskan calon Barisan Nasional Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang mendapat 27,778 undi. Spekulasi 10 ahli Parlimen Blok Kerajaan akan beralih sokongan terhadap Perikatan Nasional tidak akan berlaku sama sekali. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslam berkata, perkara itu mustahil berlaku kerana ahli Parlimen UMNO telah diikat dengan perjanjian sebelum pilihan raya umum ke-15. Katanya, saya yakin tiada yang akan berpaling tada kerana ikatan 10 juta ringgit. Jika ada 10 ahli Parlimen UMNO yang hendak sertai PN, kena sediakan 1 bilion ringgit. Kalau benar 10 ahli Parlimen itu sertai blok pembangkang, maka kerajaan masih berbaki 137 kerusi. Begitu juga jika semua ahli Parlimen UMNO seramai 30 orang itu sokong PN, kerajaan tetap tidak jatuh kerana masih berbaki 117 orang. Bagaimanapun saya tegaskan di sini, saya tidak akan keluar dari blok kerajaan. Pada Sabtu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof berkata, spekulasi itu bukan sekadar cakap kosong. Susulan beliau dimaklumkan terdapat perbincangan secara dalaman dalam kalangan pucuk pimpinan tertinggi berkenaan perkara itu. Menurutnya, lebih 10 ahli parlimen daripada parti-parti kerajaan perpaduan, termasuk Parti Keadilan Rakyat, dipercayai merupakan kelompok pertama bakal menyatakan sokongan terhadap blok pembangkang, seterusnya diikuti oleh kelompok ahli-ahli parlimen kerajaan lain. Kemenangan PAS dalam pilihan raya kecil Kemaman pada Sabtu lalu bukan satu referendum menunjukkan rakyat berpihak kepada Perikatan Nasional seperti didakwa gabungan itu, kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri itu berkata, jumlah undi yang diperolehi PAS pada PRK itu juga tidak mewakili sokongan majoriti rakyat Malaysia. Katanya, ia tidak boleh dianggap sebagai referendum kerana ini kelompok kecil pengundi di Kemaman sahaja. Mana mungkin 141,000 pengundi Kemaman dianggap satu referendum. Jadi kita harap mereka tidak bermimpi di siang hari. Setiausaha Agung PAS Tauhidin Hassan berkata, kemenangan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar dalam PRK Kemaman pada Sabtu lalu membuktikan referendum rakyat terus berpihak kepada Perikatan Nasional. Tauhidin berkata dengan menyerahkan majoriti lebih besar sebanyak 37,220 undi bukan sahaja menunjukkan penerimaan terhadap kedudukannya sebagai Menteri Besar, malah mengesahkan momentum sokongan menaik kepada PN dalam beberapa siri PRK pasca pilihan raya umum ke-15. Katanya selain faktor kecalonan pentadbiran, PAS percaya keputusan PRK Kemaman kali ini juga merupakan penolakan pengundi terhadap politik dana peruntukan dan helah tidak bermaruah digunakan Putrajaya untuk paksa serta buli ahli parlimen pembangkang serta kerajaan negeri yang tidak sehaluan supaya tunduk atau menyokongnya.
Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin pada Sabtu lalu juga berkata, kemenangan Ahmad Samsuri dengan majoriti besar membuktikan PN kini menjadi wadah utama politik orang Melayu. Kata Hamzah, isyarat jelas rakyat menolak kegagalan pentadbiran kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya keputusan PRK Kemaman ini merupakan satu tamparan hebat kepada Anwar dan ia adalah hadiah ulang tahun pertama kegagalan pentadbiran PMX. PRK Kemaman menyaksikan PAS berjaya menggagalkan mandat apabila Ahmad Samsuri memperoleh majoriti 37,220 undi. Ahmad Samsuri mendapat 64,998 undi, manakala lawannya daripada BN, Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor memperoleh 25,023 undi. Mengulas selanjut, Ahmad Zaid berkata peningkatan undi PN itu disebabkan pengundi putih UMNO dan BN tidak keluar mengundi. Katanya tiada peningkatan sokongan kepada calon PAS, tetapi terdapat pengurangan pengundi putih khususnya UMNO, hanya 68.3% saja pengundi-pengundi putih UMNO yang keluar mengundi. Maka ia menyumbang kepada majoriti yang bertambah kepada PAS kerana pengundi putih tidak keluar mengundi. Keputusan Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman menunjukkan sokongan kepada UMNO merosot sekali lagi. Bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad mendakwa selagi UMNO terus bekerjasama dengan DAP, sokongan terhadap parti itu akan terus merosot. Dr. Mahathir berkata UMNO akan terhapus sama sekali dalam pilihan raya umum akan datang dan yang boleh menyelamatkan parti itu hanyalah pemisahan daripada DAP dan kembalikan perjuangan untuk bangsa, negara dan agama. Katanya selain itu pemimpin yang usang perlu digugurkan dan masalah Melayu perlu diperjuangkan semula, khusus berkenaan kemiskinan orang Melayu. Mengulas selanjut, bekas Perdana Menteri itu mendakwa UMNO bukan lagi berjuang untuk bangsa, negara dan agama. Katanya perjuangan UMNO ialah untuk duit, untuk selamatkan kepimpinan yang bersekongkol dengan jenayah. Lagipun pengundi UMNO bukan lagi yang ketahui jasa UMNO kepada negara. Mereka sudah tua dan tidak lagi aktif dalam arena politik. Pengundi muda dibesar setelah negara maju. Mereka berpendapat memanglah negara maju sehingga penuh dengan pencekal langit. Perangai UMNO memajukan negara dari kemiskinan dahulu sehingga separuh maju sekarang tidak disedari oleh mereka. Saya sedih kerana bapa yang menyelamatkan UMNO pada satu masa dahulu, anak yang musnahkan UMNO setelah mengambil alih kepimpinan. Dr. Mahathir berkata suka atau tidak, itulah kenyataan dan mesej daripada keputusan PRK Kemaman. Pada Sabtu lalu, PAS mengekalkan keputusan di Parlimen Kemaman apabila calonnya Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar menang keseluruhan majoriti 37,220 undi hasil kiraan daripada keseluruhan 249 peti undi bagi PRK itu. Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu mendapat 64,998 undi, manakala lawannya dari calon BN, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor dengan 27,778 undi. Majoriti yang diperoleh calon PAS kali ini melebihi 10,041 undi berbanding penyandang sebelum ini Cik Alias Hamid yang memperoleh majoriti sebanyak 27,179 undi. Perikatan Nasional Bahagian Bukit Gantang memberi tempoh selama 7 hari kepada Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal untuk bersemuka dengan rakyat berhubung sokongannya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan pengurusinya Ahmad Man berkata tempoh tersebut diberikan kepada Ahli Parlimen Bukit Gantang itu berikutan kesediaan beliau untuk melepaskan jawatan mengikut kehendak pengundi di kawasannya. Katanya beliau ada menyatakan kepada media akan mempertimbangkan untuk letak jawatan jika ada kain rentang dan lain-lain media yang menunjukkan pengundi mahu beliau berbuat demikian. Bukan setakat pasang kain rentang, Bersatu, PAS dan Parti Gerakan Malaysia, kawasan akan gemilang tenaga dibawa ribuan penyokong yang bersetuju mahu beliau melepaskan jawatan. Kita sahut cabaran itu dan mencadangkan lokasi pertemuan diadakan di Pejabat Ahli Parlimen Bukit Gantang sekitar jam 3 petang Ahad depan. Menurut Ahmad, cabaran yang dikemukakan Syed Abu Hussein itu menunjukkan seolah-olah rakyat mengundi atas tiket dirinya pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Katanya kenyataan beliau yang menolak sarangan Bersatu untuk meletakkan jawatan kerana bukan kehendak pengundi adalah sangat melucukan. Kalau melihat senario pilihan raya lalu, PN menang di kawasan Parit Buntan, Bagan Serai, Larut dan Kuala Lumpur kerana gelombang anak muda untuk pilih parti PN dan bukannya individu. Kalau beliau bertanding bebas, saya jamin beliau akan hilang deposit. Adun Kuala Kesempatan itu mendakwa alasan pembangunan dan kemajuan pengundi sebagai galang ganti terhadap sokongan tersebut hanyalah untuk mengaburi mata rakyat. Katanya jika semua wakil rakyat menggunakan ideologi Abu Hussein ini, sistem pentadbiran kerajaan akan hilang proses hemat dan imbang. Cukuplah berselindung atas nama rakyat kerana keputusan memberi sokongan kepada Anwar adalah keputusan sebagai ahli parlimen. Jangan jual nama rakyat untuk kepentingan peribadi. Sementara itu, yang di-Pertua PAS kawasan Bukit Gantang, Rahim Ismail berkata, PAS mendesak Ahli Bersatu itu meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen kerana melanggar kepercayaan dan mandat yang diberikan pengundi. Katanya sepanjang PRU15, Jentera PN memberi sokongan dan bermati-matian bekerja memenangkan PN. Tindakan Syed Abu Hussein ini bertentangan dengan sikap orang yang mengenal jasa dan berprinsip. Alasan yang diberikan itu amat daif dan dangkas, sedangkan menjadi kewajipan kerajaan memberikan penyediaan perkhidmatan serta kemudahan kepada rakyat. Pada Selasa, Syed Abu Hussein menjadi wakil rakyat pembangkang kelima daripada Bersatu yang menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri selepas Zahri Kecil Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gul Musal
Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik Kuala Kangsar dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman telah buat. Beliau sebelum ini pernah menyatakan pendirian akan menyokong kepimpinan Ahli Parlimen Tambun itu sekiranya peruntukan disalurkan di kawasannya. Untuk rekod, Syed Abu Hussein memohon peruntukan sebanyak 30 juta ringgit melibatkan kerja pelanggaraan tadbikar kemas berjumlah 1.5 juta ringgit, pembangunan ekonomi komuniti RM90,000 dan kemudahan sosial RM3 juta. Selain itu, peruntukan pemasangan lampu jalan kampung dan lingkaran jalan luar bandar serta pembangunan desa di kawasan Parlimen yang mempunyai 3 Dewan Undangan Negeri dan 5 mukim yang meliputi sebanyak RM16 juta.